Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam Seorang Mentua episod 16 yang akan tayang minggu depan. Malam semakin larut, namun kehangatan di dalam banglo mewah itu langsung tidak mampu meredakan kedinginan yang menyelubungi hati para penghuninya. Berdiri di sudut dapur yang sunyi, Mak Yah sedang merenung segelas susu kehamilan dengan pandangan yang syarat dengan kebimbangan. Jemarinya yang sedikit menggeletar perlahan-lahan mengacau minuman tersebut. Tatapan matanya kosong, seolah-olah menyimpan satu rahasia besar atau rasa bersalah yang terkunci rapat di dalam hati. Tanpa berkata apa-apa, dia melangkah keluar meninggalkan ruang dapur yang sunyi itu dalam keadaan sepi. Tidak lama kemudian, Herlina melangkah masuk ke ruang yang sama. Dengan mengenakan baju tidur sutra berwarna merah jambu. Penampilannya kelihatan anggun, namun riak wajahnya menggambarkan kebusukan hati yang tersembunyi. Dia mundar-mandir dalam kegelisahan sambil sepasang matanya tertumpu tajam pada sebotol racun di tangannya. Bibirnya yang bergetar halus bergerak perlahan, membisikkan niat kejam tentang dendam lama yang semakin membuak demi mengejar kekayaan serta kedudukan utama dalam keluarga tersebut. Dengan senyuman sinis terukir di wajah, dia perlahan-lahan menuangkan serbuk racun daripada botol itu ke dalam gelas susu kehamilan yang ditinggalkan oleh Mak Yah tadi, dengan niat mahu melenyapkan bakal pewaris keluarga itu. Beberapa ketika kemudian, Sofia melangkah masuk ke dapur dengan tenang, tanpa menyedari bahaya yang sedang menantinya. Di sudut luar rumah, berhampiran kolam renang yang memantulkan cahaya malam. Suasana kelihatan lebih damai. Datuk Muzaffar sedang tekun meneliti sebuah tablet di atas meja batu. Kehadiran istrinya, Sofia, yang mengenakan pakaian biru selepas minum di dapur tadi, disambut dengan senyuman tipis, penuh kasih sayang. Sambil mengusap lembut perutnya yang sedang hamil, Sofia menjeling ke arah skrin tablet suaminya. Dahinya yang sempat berkerut terus berubah menjadi senyuman manis apabila melihat artikel bertajuk "Nama anak lelaki dalam Islam huruf B" terpapar di skrin. Senyuman pasangan suami isteri itu memancarkan rasa bahagia dan keterujaan mendalam menantikan kehadiran zuriat mereka. Namun detik bahagia itu tidak bertahan lama apabila kesan racun yang diminum di dapur tadi mula bertindak agresif di dalam tubuh Sofia. Kehadiran semula Herlina ke ruang terbuka itu serta-merta menambahkan lagi suasana tegang yang menyelubungi tempat tersebut. Tiba-tiba Sofia memegang perutnya sambil wajahnya berkerut hebat menahan kesakitan yang amat sangat. Suasana santai itu berubah menjadi kelam kabut dalam sekelip mata. Datuk Muzaffar panik melihat istrinya mula mengerang kesakitan akibat tindak balas racun tersebut. Mendengar kekecohan itu, Haris segera berlari keluar dari dalam rumah untuk membantu bapanya menyelamatkan Sofia. Di tengah-tengah kekalutan itu, Sofia akhirnya rebah dan tidak sedarkan diri. Tanpa membuang masa, Datuk Muzaffar dan Haris segera mencempung Sofia untuk dibawa ke hospital, meninggalkan Herlina yang hanya berdiri memerhatikan pemergian mereka dari kejauhan sambil tersenyum nipis, puas, kerana rancangannya berjaya. Di koridor hospital yang sunyi, berita buruk menanti kepulangan mereka. Doktor keluar dari bilik rawatan dengan wajah yang berat dan penuh kesal. Melalui riak wajah serta pandangan mata yang sayu terhadap Datuk Muzaffar yang setia menunggu dengan penuh debaran, doktor menyampaikan khabar duka bahawa kandungan Sofia yang berada di luar rahim terpaksa dibuang demi menyelamatkan nyawanya. Dunia Datuk Muzaffar seakan-akan runtuh seketika akibat kehilangan anak yang dinanti-nantikan bersama isteri tercinta. Keadaan menjadi semakin tegang apabila mereka semua kembali ke rumah. Herlina langsung tidak menunjukkan sebarang rasa simpati. Malah, setiap riak wajah dan gerak-gerinya digunakan sepenuhnya untuk menekan suaminya demi kepentingan pribadi serta menjamin kedudukan mereka dalam harta keluarga. Ketegangan mencapai kemuncaknya apabila Sofia yang baru pulang dari hospital berhadapan semula dengan Herlina di tepi kolam renang.
Walaupun tubuhnya masih lemah, sepasang mata Sofia sebagai ibu mentua menyala dengan kemarahan yang membara kerana dia yakin bahwa perbuatan Herlina di dapur itulah yang menjadi punca segala penderitaan dan keguguran yang berlaku. Herlina membalas pandangan itu dengan senyuman sinis yang kaku, seolah-olah sengaja mencabar dan mencurahkan minyak ke dalam api kemarahan Sofia. Tidak mampu lagi menahan sabar terhadap kezaliman menantunya itu, Sofia yang didorong oleh kesedihan kehilangan anak, serta dendam yang mendalam terus meluru ke hadapan. Dengan satu tolakan kuat yang penuh amarah, dia menolak tubuh Herlina. Tubuh Herlina terjatuh berdentum ke dalam kolam renang. Air kolam memercik tinggi ke udara, memecahkan kesunyian malam yang pekat. Di dalam air yang dingin, Herlina terkapai-kapai kelemasan sambil tercari-cari udara dengan wajah yang kini dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Dari tepi kolam, Sofia bersama Datuk Muzaffar yang dari kejauhan hanya berdiri tegak sambil memandang ke bawah dengan pandangan dingin. Puas melihat menantu penuh tipu daya itu, akhirnya menerima balasan segera atas segala kejahatannya.